فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Alhamdulillah, hadirin hadirat, sambung ya. Perintah Allah SWT seterusnya kepada kita. Allah Ta'ala bagi tahu, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara batil. Dengan cara batil. Dengan cara tipu. Dengan cara khianat. Ini kali kedua kita ikut turut tema sahab. Dia kaedah kita nak tahu kedudukan perintah Allah SWT, muakkad ataupun tidak muakkad. Maka salah satunya kena tengok dalam satu perintah tu ada dibnya, ada lawai dia selalu. Itu paling tinggi sekali. Paling tinggi. Suruh sembah semua, larang jangan syirik. Itu paling tinggi sekali dalam Quran. Dan yang kedua kedudukan dia yang banyak kali berulang. Makin banyak berulang, makin penting benda tu. Itu di antara cara usul untuk tahu kedudukan perintah-perintah Allah SWT, muakkad ataupun tidak, mana berada di tingkat yang tinggi ataupun tidak, sama ada suruhan ataupun larangan. Jadi kalau dalam Quran berulang kali itu menunjukkan benda tu penting. Apatah lagi sebagai panduan dalam kehidupan kita ni. Dan Allah SWT bila datang hukum ni, semua ni untuk kebaikan kita, untuk kepentingan kita. Ada pun kepada Allah, tidak ada langsung, dan semata-mata kurnia daripada Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala beritahu orang beriman, jangan kamu makan harta sama kamu dengan cara batil. Malaikat Allah Ta'ala beritahu, antakuna tijaratan antara minkum, malaikat dengan cara perniagaan, dengan cara niaga. Nak ambil harta orang boleh, tapi dia kena ada ganti dia. Dia benda ni berlaku dengan antara minkum, saling redha. Ni asal perniagaan. Tapi kalau riba walaupun redha tak boleh. Larangnya Allah sama-sama suka, tak boleh. Tak. Yang tu kerana kita tak nampak. Tak. Jadi Allah SWT bagi datangkan tak hukum. Oleh kerana sudut pandang manusia dia terhak. Dia tak tahu akibat dia daripada perbuatan gitu tu. Dia ada ruang-ruang pintu kezaliman. Jadi Allah SWT tekan perkara tu. Tapi ini asal perniagaan. Wala taqtulu, kemudian wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh sesama kamu. Jangan bunuh diri kamu, dan jangan bunuh sama-sama kamu masuk belakang. Sebab apa? Sebab milik Allah belakang. Kamu pun milik Allah. Manusia ni semua milik Allah. Kamu tidak layak. Dia takdimkan harta daripada jiwa, sedangkan nyawa ni lebih berharga lagi daripada harta. Tak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi tahu punca manusia bunuh ni, saling membunuh ni, semua kerana harta. Sebab tu bagi tahu muamalat tentang harta ni kena sempurna. Kalau tidak, kerana ni masalah, akibat dia jadi masalah lebih besar lagi, peringkat kehilangan nyawa. Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah SWT datangkan hukum ni kerana semata-mata rahim pada kita, panduan hidup. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan, siapa dia buat juga lagu, langgar juga, ambil harta orang cara batil, cara tipu, cara riba. Siapa dia buat 'udwanan dengan rasa permusuhan, rasa tak sesuai perintah Allah SWT, dengan cara zalim, fasawfa nuslihi nar, kami akan bakar dia dengan neraka. Tak nak bagi. Wa kana dzalika 'ala Allah, dia nak bakar manusia dia neraka ni bagi Allah mudah. Allah bagi tahu. Tengok bahasa. Tahu fasawfa nuslim, kami akan bakar dia dari neraka. Dia bagi Allah
untuk bakar manusia dari neraka, masukkan manusia dari neraka ni bagi Allah mudah. Allah Ta'ala tak ada sakak sama-sama. Allah Ta'ala tak ada sifat malu Allah, tak ada. Malu Allah tak ada, sakak tak ada. Ni Allah. In tajtanibu kaba'ira ma. Kemudian Allah datangkan panduan pada kita orang mukmin. Sekiranya kamu menjauhi dosa besar, apa yang dilarang, mana tidak makan harta orang cara batil, tidak bunuh, maka Allah Ta'ala bagi tahu siapa dia menjauhi dosa-dosa besar, dosa yang dilarang itu, maka nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan ambil tanggungjawab kesilapan kecil kamu tu kami akan maafkan. Dalam ayat lain surah An-Najmu ilal lamam, Allah nak suruh kita menjauhi dosa-dosa, semua dosa kecuali laman, kecuali benda-benda yang mana dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang mana benda tu dapat dibaiki dengan ibadat, dengan majlis ilmu, akhlak-akhlak, ia berkait dengan sifat-sifat tabiat-tabiat kita buruk yang susah nak dihapuskan, tak mungkin melainkan bila kita tak asah molek, didik molek. Jadi Allah tak nak maaf, Allah tak nak maaf. Seperti mana kita buat contoh, tak, saya nak marah cepat, nak marah kan, tak. Tengok orang pijak lipat kita kan, pergi sepak lipat dia jauh, tak. Setakat tu ya. Jadi kesilapan gitu tu dosa tu, tapi dia panggil dosa kecil. So, benda tu bukan kecil, kita kecil dari sudut istilah, tapi kalau kita tahu, kita anggap benda tu tak apa, waktu jadi lain pula. Kita pandai remeh pula, itu masalah lain pula. Ini dari sudut kedudukan dia tu. Jadi dosa-dosa begitu tu Allah SWT ambil kafarah. Allah SWT bagi kafarah dengan kita menjauhi dosa-dosa besar. Jadi ayat ni bagi harapan. Apatah lagi Nabi SAW bagi tahu, tentu sekali dengan amalan-amalan, as-salawatul khamsah, 5 waktu, al-jum'atu ila al-jum'ah, Jumaat kepada Jumaat, Ramadan kepada Ramadan ni, semua ni diampunkan. Dosa-dosa kecil sebelah celah-celah tu diampunkan. Tapi dengan syarat kita menjauhi dosa-dosa besar lah. Tapi kalau satu orang tidak menjauhi dosa besar, maka tak jadi kafarah juga. Putus hubungan silaturahim, maka tak jadi kafarah. Tak jadi kafarah. Ini jumhur para sahabat salah. Walaupun ada ulama yang berpendapat, tapi waktu syaz. Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran gini, dalam hadis pun Nabi ayat gitu juga. Dalam hadis gitu juga. Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Dan kami akan masukkan kamu di tempat yang mulia, masuk dalam syurga ni. Allah Ta'ala bagi tahu. Dan Islam itu sendiri masuk Islam kan? Itu lagi menghapuskan segala dosa, Jadi amalan-amalan Nabi SAW bagi tahu pada kita sebagai kafarah untuk bersihkan kita. Kemudian ayat seterusnya tu teguran daripada Allah SWT supaya kita jangan bercita-cita nak apa yang tidak diberi pada kita. Apa yang tidak diberi pada kita. Kelebihan yang ada pada orang lain, kekayaan orang lain, kesihatan orang lain, comel orang lain. Yang mana Allah Ta'ala telah uji kita dengan keadaan-keadaan ni, maka kita kena redha. Kalau nak juga, minta dengan Allah SWT, minta dengan Allah SWT, mengadu hal pada Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala kata, wala tatamannu ma qaddarallahu bihi ba'd. Jangan kamu bercita-cita, enggak boleh nak apa yang Allah Ta'ala lebihkan sesuatu pada sebahagian di kalangan kamu. Sebab apa? Lirijali nasibun mimma iktasabu, bagi lelaki dia bahagian dia apa yang dia usaha, bagi wanita dia ada bahagian dia apa yang dia usaha. Setiap orang ni ada bahagian masing-masing. Dan Allah Taala akan uji mengikut keadaan satu orang. Dia lebihkan satu orang itu kerana satu orang dia ada peranai-peranai dia masing-masing. Ayat ini berkaitan dengan pertanyaan Ummu Salamah, isteri Nabi pada Nabi Rasulullah. Orang lelaki boleh berjihad, mereka dapat ghanimah, harta saka mereka dapat lebih juga. Jadi kami wanita ni tak boleh berjihad. Jadi Allah SWT ayat dan Nabi pun bagi tahu, dan Allah Ta'ala buat lebih.
Orang perempuan yang mana orang lelaki tidak dapat. Tidak dapat. Dari sudut kejadian pun Allah Ta'ala buat orang lelaki lebih dari sudut lain, orang perempuan lebih dari sudut lain. Orang lelaki memang dia ada kesabaran, keluar daripada rumah cari kerja, cari makan, dia boleh tahan. Tapi orang perempuan dia ada kesabaran untuk mengurus anak yang tidak diberi pada orang lelaki. Masing-masing ni ada kelebihan fitrah yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi Nabi bagi tahu pada Ummu Salamah, bagi kamu jihad, kamu ada jihad. Orang perempuan ada jihad juga, tapi jihad dia tidak ada peperangan. Jihad dia apa dia? Haji dan umrah. Jadi orang perempuan kalau pergi haji dan umrah ni, kedudukan dia seperti mana jihad fisabilillah. Kedudukan dia jihad orang perempuan. Orang lelaki dia kena jihad sungguh. Ya. Tapi orang perempuan pergi haji dan umrah dia ni seperti mana jihad. Seperti mana jihad. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, orang lelaki ada bahagia dia, orang perempuan ada bahagia dia, usaha dia. Dan kalau kamu nak lebih, was'alullah min fadli, minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia innallaha kana bikulli syai'in, Allah Ta'ala tetap segala sesuatu ni tahu belakang. Wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ini pun sekali lagi Allah bagi tahu. Kalau ikut dulu tema sahlah, kalau ikut ayat ni turun dulu. Sebelum ayat depan, Allah bagi setiap orang lelaki ke perempuan kami jadikan pewaris dia daripada apa yang ditinggalkan oleh keluarga bapa dia ataupun kerabat dia, adik-adik dia. Setiap orang ni ada bahagia dia. Setiap orang ada bahagia dia. Ya. Dia bahagia dia sudah dijelaskan ayat sebelum ni. Dan juga walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Begitu juga orang yang mana sudah buat perjanjian dengan mereka, maka bagilah kepada mereka juga bahagia. Ini ayat ini sebahagian mufassir dan sebahagian para sahabat kata mansuh. Ayat ini berkenaan dengan muhajirin yang hijrah ke Madinah. Peringkat awal Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar, sehingga mereka ni seperti mana adik-beradik. Seperti mana adik-beradik. Sebab peringkat bila meninggal diwarisi, harta boleh waris. Orang ansar mati, harta saka tu dibahagi juga sebahagian pada muhajirin yang jadi saudara mereka, yang ikat perjanjian Nabi sudah ikatnya. Sebahagian kata mansuh, tapi sebahagian ulama pasti kata tidak. Ayat ni memang waktu mansuh dah, Nabi sudah bagi tahu tidak ada lagi dah apa dia hilf dalam Islam, tak ada dah perjanjian persaudaraan seperti mana muhajirin dengan ansar, tak ada dah. Tak ada. Selepas Fathu Mekah tak ada belaka lah. Tapi ini berkenaan dengan ni ayat ni sebahagian mufassir daripada zaman sahabat lagi, Sa'id bin Musayyab mengatakan hak ni untuk orang yang buat anak akad lah. Tak, ayat ni. Jadi anda peluang dan hak ni pun tidak lebih daripada 1/3 macam wasiat jugalah. Macam wasiat juga. Siapa ada pera anak akad, anak-anak dia ada bahagia dia dah. Tapi anak akad ni bukan anak dia, tidak ada nasab, maka dia tidak ada bahagia harta pusaka. Jadi dia buat janji, orang-orang lagu ni kena bagi. Allah bagi walladzina aqad, orang yang mana sudah ada ikat perjanjian dengan kamu, maka fa'atuhum nasibahum, bagilah kepada mereka bahagia mereka. Banyak mana? Tak lebih daripada 1/3. Tak lebih daripada 1/3 nak bagi. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap segala sesuatu jelas belaka. Allah Taala tahu belaka. Ayat sebelum kita sambung kan. Sambung dengan suratu An-Nisa, muka surat 84 ayat 34. Suratu An-Nisa muka surat 84 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Masih lagi berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Panduan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk atur kehidupan kita. Jadi Allah SWT berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni qawwamuna 'alan nisa. Qawwam sifat mubalaghah jamak bagi qiyam. Para sahabat mereka terjemahkan daripada Ibnu Abbas, daripada Atta. Qawamu dengan mana umara, dengan mana umara, pemimpin bagi, amir, ketua bagi wanita. Rijal
Tapi dari sudut bahasa, qiyam lah. Dia qawam ni banyak berdiri. Qawam banyak isyarat sifat orang lelaki, dia banyak bangun, banyak bergerak untuk cari nafkah, Adapun sifat wanita, waqarna fi buyutikum, banyak menetap, banyak duduk. Jadi Allah Taala bagi tahu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki-lelaki ini adalah pemimpin bagi wanita. Amir, ketua. Dia bukan perbandingan lebih baik, tidak ni. Ini bukan tanggungjawab, kena tanggungjawab. Kepimpinan ni dia bukan satu kelebihan, semata-mata dia satu tanggungjawab. Ke atas wanita, dia sudut nafkah, dia sudut tarbiyah. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, dengan sebab Allah SWT lebihkan sebahagian pada sebahagian yang lain. Dari satu sudut. Dan juga wabima anfaqu min amwalihim, dan juga dari sudut infak. Bima faddalahu ba'dahum ala ba'd, dia sudut wali, yang mana Allah Taala bagi kudrat pada seorang lelaki yang tidak ada pada wanita. Kerana sifat wanita khususnya bila berhadapan dengan lelaki, bila berhadapan dengan nikah kahwin ni, tak. Jadi Allah SWT sudah tahu dah fitrah manusia. Allah SWT jadikan lelaki ni sebagai wali, Orang Cina tak boleh buat keputusan sendiri, hatta urusan dia sendiri, kahwinan dia. Sebab dia boleh dikecek. Sebab dia bila perasaan melebihi akal, maka akal tu jadi tidak waras dah. Bila perbahasan, bila mesyuarat tu, keadaan itu dipengaruhi oleh perasaan, maka habis. Seperti dia nak wali daripada orang lelaki, yang natural, dia tak tergesa dengan perasaan. Dia boleh selesaikan masalah tu dengan waras. Nak berkahwin, dia boleh check. Kalau semata-mata retina, dia macam-macam. Kalau dia kenal, kalau perasaan dia agak, maka dia akan terima yang gitu. Tapi sebab tadi orang retina dia kena ada wali. Orang lelaki tak perlu wali, tak perlu wali. Itu kelebihan dari sudut wali, dari sudut nafkah, Dan fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Wanita yang salihah, Allah Taala bagi tahu wanita yang salihat. Sifat dia apa dah? Qanitah, bergantung hanya pada Allah Subhanahu Taala. Hafizat, dan mereka ni jaga maruah di lil ghaib, bila ketiadaan suami, ketiadaan wali. Bima hafizallah, yang Allah SWT perintah supaya dia jaga. Dia berkenaan dengan wallati takhafuna nusyuzah, berkenaan wanita-wanita yang ke mana kaum bimbing akan berlaku derhaka, nusyuz, derhaka. Maka panduan daripada Allah SWT, mula-mula sekali fa'idhuhun, mula-mula sekali kena nasihat. Lepas nasihat kena hijrah. Hijrah dari sudut ke mana? Dari sudut percakapan, dari sudut hijrah daripada tempat tidur, bukan hijrah daripada rumah, bukan meninggalkan dia daripada, tidak. Salah ni, tempat tidur bukan tidur luar, tak, tidur bilik paling belakang. Daripada Sayyidina Ali, daripada Ibn Abbas, daripada para sahabat kan, ayat ni mereka paling daripada paling belakang. Jadi biasanya wanita-wanita salihah ni, kalau suami dia buat lagu ni dia terasa dah. Ni Allah Taala bagi tahu wanita salihah yang mana kita kena bersifat dengan sifat ni, neraca dia Quran sebagai kayu ukur. Kita bukan bina kehidupan kita dengan perasaan kita. Jadi Allah Taala bagi tahu ni neraca dia. Dan ni panduan daripada orang mukmin bila berlaku derhaka daripada isteri, nak buat lagu mana. Masa ni tak boleh action luar ni. So, semua dalam rumah ni, fa'izuhunna dalam rumah belakang ni. Tak, panduan daripada semua dalam rumah, nasihat dalam rumah. Wahjur. Tak. Wahjur ni hijrah daripada bercakap dengan baik seperti biasa darah. Dan hijrah tak bercakap ataupun paling daripada tempat tidur pun, paling tinggi pun 3 hari ya. 3 hari kena baik. Lepas tu sama pula, kalau tak puas hati lagi. Itu cara dia. Wahjurhunna fil madaji'.
tinggalkan isteri pada tempat tidur. Mana paling belakang? Paling belakang. Sebab tu kalau dah biasa tidur di luar, ada suami tidur di luar, tidur kata riti dalam rumah tu, tak jadi. Ayat jadi tak ada makna, sebab cara kehidupan kita tak kena dah. Jadi kau muja baru. Jadi gitu pula. Jadi sebab tu kita tak bina rumah tangga kita dengan panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri ni kena tidur dengan suami. Bila ada dalam rumah kena tidur dengan suami. Dia kena duduk gitu semua, baru dia ada kesan. Kalau biasa pisah sifat manusia dah biasa dah, dia akan jadi biasa. Dia akan jadi biasa. Islam bila kena tinggal, kena belajar juga pisah ni. Tapi kalau ada duduk sekali, baru bina hubungan tu. Ni duduk sekali pun, waktu tidur dapur, ni tidur sini, tak jadi. Gitu. Tak. Duduk sekali pun sepuluh duduk jauh. Tu mula macam-macam. Tak. Suruh tinggal juga tak boleh duduk rumah. Mau orang lelaki ni. Tak. Duduk tapet macam dengan bini. Tak boleh. Tak. Lepas tu pergi semaya pun sekali. Kedai kopi pun sekali. Tak. Lepas tu balik pula sekali. Sekali macam ni bahaya. Kita didik keluarga kita lagu tu bahaya. Si kita lagu. Tak. Sebab orang mati juga belakang. Mati kat tu lebih menyakitkan lagi. Ni seperti mana sifat orang munafik. Bukan lagu tu munafik, tidak. Allah SWT bagi tahu pada Nabi, pada kita dalam Quran ke tak? Jangan kamu terkesan dengan kehidupan orang munafik ni. Nampak bahagia duduk dengan anak bini, duduk dengan ni. Bila jihad tak si jihad kan? Allah Ta'ala bagi kami akan azab ke mereka dengan harta mereka, dengan anak pinak mereka. Azab dari sudut mana? Duduk dengan seronok gini tiba mati. Tak ada, lebih menyakitkan lagi. Orang duduk dalam keadaan bahagia, tiba mati. Pedih lagi dia punya, kehilangan itu jadi pening nana. Sebab tu kena ada tarbiyah. Tak. Sebab tu kena ada etika. Tak. Ni tabat sekali etika pun tak boleh, bini tak boleh juga. Ada apa-apa. Tak. Sedangkan kita Rijal ni dalam Quran ni anak jantan. Ni anak jantan. Jadi panduan daripada Allah SWT kalau berlaku derhaka daripada seorang isteri, mula nasihat. Kemudian tinggalkan paling daripada tempat tidur. Yang terakhir ni pukul. Yang terakhir pukul. Dia pukul tu sekali adat dalam agama dalam Islam. Bayar orang dari sudut dari sudut apa dia? Berzina pun. Hotel pun tak boleh akak tangan. Faham bayar? Tak. Kalau pukul seorang isteri. Tapi dia kena ada. Dia kena ada unsur ni. Dia memang tarbiyah. Allah SWT tentukan benda lagu ni. Cuma salah bagi tahu sahabat bagi tahu seperti mana saya Ali pukul gawah dengan kayu miswak dengan kayu sugi. Itu pukul dia. Untuk menyatakan kemarahan tu. Untuk menyatakan kemarahan. Dia kena sedar. Dia tak boleh duk main suka-suka macam tak sebi kena marah. Dia jadi tak betul. Jadi tak betul. Jadi tak. Jadi ini panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini peringkat akhir. Tapi biasanya dak wanita salihah nasihat tu dengar lalu. Cuma kadang-kadang berlaku ni kerana kecuaian daripada pihak lelaki. Tak. Kecuaian daripada pihak lelaki. Tak didik molek. Tiba-tiba berlaku lagu tu. Ataupun tak sifat kita tu. Nasihat tak nak marah lalu. Tak boleh. Tengok Allah Ta'ala bagi tahu. Sasa. Tak mula-mula nasihat dengan molek tu. Nasihat dengan molek tu. Jadi sebenarnya kalau kita ikut law sungguh dia sesar masalah sebenarnya. Jadi masalah kita tak ikut cara dia. Tak ikut cara dia. Fa in ata'nakum fala tam. Sekiranya isteri kamu sudah taat pada kamu, maka jangan cari jalan lagi untuk cari masalah. Tidak ada jalan lagi untuk kamu cari masalah. Innallaha kana 'aliyan kabira. Tengok bila sudah ayat gini kan Allah Taala datangkan sifat dia. Sebab tu asalnya perintah Allah Taala ni dia kena kenal Allah dulu. Kalau tidak hak ni tak ada, hak ni paling penting sekali. Allah Taala katakan innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah lah Maha tinggi. Kamu rasa tinggi, merasa lebih hebat daripada isteri kamu. Allah lebih tinggi lagi. Dan Allah lebih besar lagi. Tengok sifat. Sebab tu semua hukum Allah ni berkait dengan sifat Allah SWT. Sebab tu kalau kita tasawur ada dalam hati kita ni kebesaran Allah SWT, maka perintah Allah jadi besar. Kalau hak ni tak ada agak, tak ada agak apa, dan ni bahaya. Wa in khiftum shiqaqa baina, bila kamu takut berlaku perpisah di antara kedua tu, maka bolehlah nanti sebagai hakim lantik satu orang yang kamu percaya, seorang daripada keluarga lelaki, seorang daripada keluarga perempuan. Allah Taala bagi tahu kalau dia nak islah,
maka Allah Ta'ala akan bagi taufik untuk islah. Cuma bercanggah dalam di kalangan salah ni, siapa dia ni, hakim ni? Tak, semua kata sultan. Tak, kerajaan lah, kerajaan yang dilatih. Bukan cekok kan, orang tak tahu, orang tak boleh tahu. Tak. Jadi ni dia bukan juga ahli keluarga kita seorang, tak. Mana orang yang kita latih ni orang yang boleh dipercayai. Maruah kita dia jaga, hak tu maruah tu dia jaga. Tak. Sebab tu banyak salah ni dia kata ni sultan. Mana sultan, mana kerajaan lah. Mana badan yang dilantik oleh kerajaan. Tak. Memang tugas dia ni kerja lagu ni. Tak, bukan semua orang. Bukan semua orang. Sebab dia memang kerja dia dah. Dia tak akan cakap orang dah. Nak zaman kita memang kena buat lagu ni, dia kena buat disiplin lagu ni. Tak, dia kena buat disiplin. Kalau kita pergi cerita koksi kan, orang tu walaupun dia nak sesat, dia tak biasa benda ni. Yang manusia ni sebab dia tak biasa kan. Oh, pergi buat kedai kopi lalu. Tak, kau dia tu mai jumpa kau kan. Sebab dia tak biasa kan. Ni baru dia. Walaupun dia tahu kan, dia tak nak knock. Tapi kalau satu orang tu memang kerja dia lagu tu. Dia malah nak cerita kau orang nak buang orang tak si buah kerja dia. Sebab tu dia kena ada orang khusus. Khusus dia dengan masalah orang. Dengan masalah orang. Dan kita pun ada, alhamdulillah. Nah. Pergi jumpa Tok Qadi, pergi jumpa ni. Memang kerja dia dengan masalah ni. Dengan masalah ni. Allah Ta'ala beritahu kalau dua-dua pihak ni nak islah, nak baiki, akan selesai. Lagu mana besar masalah, dia boleh selesai sebenarnya. Dia boleh selesai. Dia tak boleh selesai sebab dua orang ni kecek tegai belakang, terik belakang. Tu jadi tak boleh selesai tu. Tak. Kecek sikit nak marah, kecek sikit nak marah. Tak boleh selesai. Jadi bila latih orang tengah, dia jumpa Tok Qadi selesai. Tak. Boleh selesai. Innallaha kana aliman khabir. Allah Ta'ala Maha tahu. Dia khabir. Tak. Jelas betul manusia ni. Kau datang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali semula datang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua hukum-hukum Allah daripada awal kita baca tu semua tu pani semaya pula. Tak, ibadat pula ni kita. Dia bermula daripada situ, bermula daripada ketaatan pada Allah. Sebab tu wa'budullah. Taatlah kamu pada Allah. Sembahlah hanya Allah. Ma'budu ni ibadat hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu jangan sekutukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu apa. Kemudian bil walidaini ihsana, buat baiklah pada ibu bapa. Mula turut tah. Hablum minallah, hablum minan nas. Manusia mula-mula sekali dan yang kita kena buat baik ibu bapa. Buat baik. Wabil walidaini ihsana, buat baik pada ibu bapa. Kemudian wabidil qurba, kaum kerabat, silaturrahim, kaum kerabat yang ada hubungan silaturrahim. Awal surah ni. Kemudian barulah anak yatim. Ada anak yatim pun galiknya ada hubungannya juga. Kemudian barulah fakir miskin. Kemudian jiran. Dia jiran mula-mula sekali til qurba, jiran yang jiran lagi kaum kerabat lagi besar. Tak. Jiran adik-beradik lagi besar. Dia adik-beradik kita, dia jiran kita lagi. Jadi rohak. Jadi kita kena tunai. Bahkan kalau jiran ni lebih jauh dengan jiran dekat, jiran zil qurba lagi. Allah Taala kata wal jari zil qurba. Jiran yang mana ada kaum kerabat walaupun dia jauh sikit daripada rumah kita. Tapi dia termasuk jiran kita. Dia lebih utama dah kita buat baik. Ini dia punya ranking dia. Kemudian wal jaril jurm, kemudian jiran-jiran hak lain. Jiran-jiran hak lain. Tak, jiran-jiran. Wasahibil jam. Dan juga teman-teman, sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita. Sebahagian kata musafir. Tak, sebahagian kata musafir. Tak. Kita ada musafir sekali teman rapat. Dan juga wa ibnus sabi, wa ibnis sabi. Dan ini orang musafir. Sama ada dia putus bekalan ataupun tidak putus bekalan. Sabit saja dia musafir, dia punya hak kita kena buat baik. Orang musafir ni. Agama perintah pada kita. Ada pun tetamu dia masalah lain tetamu. Dalam hadis kan dhaif. Nabi berkata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaif. Siapa dia beriman dengan Allah di hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetamu. Siapa dia tetamu ni? Tetamu ni kalau dia mari sama kita kan tak? Kita kena jamu dia 3 hari. Kita boleh tolak. Kita kawan ni dia tak boleh. Tapi siapa dia tetamu tu? Tetamu ni orang yang mari daripada jauh, dia bukan tempat kita. Dia mari daripada jauh, dia mari untuk jumpa kita. Dia bukan buat kerja, dia ada mesyuarat di Kota Baru. Lepas tu mari ziarah kita. Tu bukan tetamu. Tetamu ni dia safar dia tu kerana kita. Safar dia ni kerana kita. Jadi tamu lagu ni 3 hari kita kena jamu dia. Hak dalam agama. Hak dalam agama. Yang bagi tahu.
Hak ni dikira panggil tetamu, hak ni tak boleh, kita tak boleh nak mari kak, oh kawan ada urusan. Semua urusan kita kena tinggal belakang. Semua urusan kan. Kalau dia tu mari daripada safar dia tu kerana kita. Ni panggil tetamu. Tapi kalau mari mesyuarat, lepas tu nak singgah kita, tak singgah kita. Kita boleh buat alasan kawan ada kerja, tak ada masalah. Tapi kalau orang mari musafir daripada Kuala Lumpur, tak beli tiket, tak bawa anak bini belakang mari, ini dipanggil tetamu yang mana wajib kat atas kita ni kena muliakan dia, kena muliakan dia. Bila dia mari balik mahmud dia, lepas tu kita tak apa. Kita pun ada hal lain ke? Tak ada hal lain. Dia juga lepas orang musafir, barulah hamba sahaya kita, Ini Allah SWT atur orang yang mana kita kena buat baik, hablum minan nas. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah Ta'ala tidak suka pada orang yang mana mukhtal fakhur, orang yang mana rasa agah, rasa sombong. Fakhur ni nak bangga diri, tak siwak baik, tak siwak baik kau, tak sibina ni. Semua ni Allah Ta'ala sudah hina ayat ni sebab semua ni dia berpunca daripada ni. Tak sibuk baik pada hamba. Kalau zaman kita orang gaji lah, orang gaji bekerja kita. Ada kerana bukan ada takabur tu. Orang musafir pun apa dia ni tak je tengok ni. Tak. Apa selekeh. Nak kalau musafir zaman dulu kan? Ada. Begitu juga jiran-jiran dia jadi tak masuk ni sebab kerana ada sifat takabur, ada sifat sombong. Tak boleh masuk tu. Tak boleh masuk. Dan orang lagu ni Allah alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nas. Orang yang mana sombong kemudian suruh orang buat sombong. Wa yaktumuna ma atahumullah, dia menyembunyikan apa yang Allah Taala bagi pada dia, tak si buat baik langsung. Orang lagu ni Allah Taala bagi tahu kami sediakan lil kafirin azaban muhina, azab yang hina. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Ada pun orang yang mana infak harta dia kerana nak menunjuk kat orang, buat baik dan menunjuk kat orang. Ada. Punca dia ni Allah wala yu'minuna billahi wal akhir. Punca dia ni kerana tidak beriman dengan Allah, dia tidak beriman dengan hari akhirat. Tidak beriman dengan Allah dan akhirat. Ni Allah Taala bagi tahu jiwa manusia. Wa man yakuni syaitanu lahu qarin fasa'a qarina. Siapa dia syaitan tu jadi qarin dia, jadi teman dia, maka itu dah seburuk-buruk teman. Dan Allah Taala biarkan syaitan ni menguasai dia lah. Dia punca dia kerana agama, tak beriman dengan Allah di hari akhirat. Ni tarikh infak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya jangan bakhil. Sebab bakhil ni hanya dapat keluar dengan infak. Wa madza alaihim, Allah Taala kata apa rugi mereka? Wa madza alaihim, apa yang merugikan mereka kalau mereka benar-benar beriman dengan Allah di hari akhirat dan mereka infak apa yang Allah Taala bagi pada mereka juga. Wa kana Allahu bimani, Allah Taala tahu belakang. Jangan bimbang. Tak, bila kita muamalat dengan Allah SWT, bila kita buat baik ni kerana Allah SWT. Jadi Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Taala tidak buat zalim walaupun sebesar zarrah pun pada hamba. Dan siapa dia buat satu hasanah yudha'ifha, Allah Taala lipat kali ganda. Bahkan wa yu'ti min ladun ajran 'azim. Allah Taala boleh bagi daripada khazanah dia ganjaran yang sangat besar. Kemudian Allah Taala bagi tahu fa kaifa idza ji'na, bawa pergi akhirat. Infak, sebab ni ayat infak hanya ikhlas ni hanya bila satu orang tu jelas tentang Allah, dia jelas akhirat. Sebab tu ayat orang yang mana infak harta dia kerana nak tunjuk orang ni dia tak jelas tentang Allah, tak jelas akhirat. Allah Taala bagi tahu. Tak. Sebab tu Allah datang ayat lagu ni mari suana akhirat. Fa kaifa idza ji'na, bagaimana nanti bila manusia datang menghadap kami, Allah Taala bagi tahu. Setiap umat ni ada saksi dia. Wajibna bika, ada kami bawa umat kamu wahai Muhammad, kamu ni akan jadi saksi kepada haula syahid. Kamu akan jadi saksi pada umat kamu. Ni Allah Nabi SAW gambar kepada kita ni dalam hadis kan. Nabi suruh Ubay baca Quran. Ayat ni Nabi kata pada Ubay, "Iqra alayya, baca pada aku." Ubay kata, "Saya nak baca pada kamu ya Rasulullah, sedangkan Quran diturun pada kamu." Nabi kata, "Ashtahi, aku teliu nak dengar daripada orang lain." Maka Ubay baca surah ni daripada awal tadi sampai ke ayat ni. Bila sampai ayat ni Nabi kata hasbuka, cukup. Ya, tiba-tiba Ubay tengok mata Nabi sudah mengalir air mata. Ayat apa dia? Wa kaifa idza ji'na, bagaimana nanti? Apa dia? Suara akhirat. Bila kami datang ke setiap umat, dan bagi setiap umat ni ada saksi, dan ada nabi masing-masing yang akan jadi saksi.
Dan kami pun akan datangkan kamu, bawa kamu jadi saksi pada umat kamu. Saksi umat. Setiap umat ni Nabi mereka akan jadi saksi. Betul tak amalan umat dia? Nabi jadi saksi. Nabi sebagai kayu ukur. Nabi masing-masing. Dan kita umat ni betul tak betul amalan kita? Nabi sebagai kayu ukur. Nabi sebagai kayu ukur. Sebab itu amalan kita ni dari sudut akidah ke, ibadat ke, muamalat ke, muasyarat ke, akhlak ke, pastikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastikan. Ulama-ulama kita guna, kita tanya dia amalan daripada Nabi lagu mana? Zikir daripada Nabi lagu mana? Tak. Selawat daripada Nabi lagu mana? Semaya daripada Nabi lagu mana? Daripada Nabi. Daripada Nabi. Tak. Bagus tak? Ni tujuan ulama. Ulama ni dia pewaris ilmu Nabi. Kita tak tahu ilmu Nabi. Dia ulama, dia ustaz kan? Dia dakwa dia ustaz. Kita tanya ustaz. Tak, bukan tanya amalan ustaz. Tak sih. Amalan dia tak ada nilai. Tak ada nilai. Bukan amalan dia tak ada nilai. Nabi SAW daripada waktu subuh kan? Isteri Nabi Safiyah radhiyallahu anha, isteri Nabi berzikir daripada lepas Nabi tu sembahyang subuh tu, lepas dia sembahyang subuh dia duduk zikir, Nabi balik tengah hari, Nabi balik lewat. Tak. Nabi tengok dia duduk zikir lagi, Nabi tanya dia, "Kamu duduk gini daripada kat dia, daripada aku tinggal tadi?" Dia kata, "Zikir." Nabi kata apa dah? Zikir, aku ajar kamu zikir, kamu ucap 4 kali lebih baik daripada semua kamu buat. Lebih baik daripada semua 4 kali. Zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak tahu ni isteri Nabi. Tak. Tentu dah hak Nabi lebih baik lagi. Sebab tu kita kena. Dia tengok Allah Taala bagi tahu, bagi jaminan pada kita. Kalau tak luluh dengan Nabi, tak luluh. Ini suasana di hari akhirat nanti. Yauma idzin Allah Taala bagi tu. Pada hari tersebut tengok suasana akhirat. Sebab bakhil ni akan hilang, dak. Riak ni akan hilang. Bila satu orang kata jelas tentang Allah, dan jelas tentang akhirat. Sebab tu dalam Quran mula, walaupun surah di Madinah, kita bagi tahu kan biasanya surah di Mekah ni tauhid, risalah, akhirat. Surah Madinah pun sama juga. Sebenarnya seluruh Quran sama, tauhid, risalah, akhirat. Cuma beza dengan surah di Madinah ni. Di Madinah ni ada ayat ahkam. Tak. Jadi tauhid, risalah, akhirat ni kekal. Baik Makkiyah, baik Madaniyah. Dua-dua tu serupa ya. Cuma penambahan dalam surah Madaniyah ni ada ahkam, seperti mana kita lalu ni. Ni maksud yauma idzin yawaddul ladzi, pada hari tersebut, pada hari ke hari akhirat, yawaddul ladzina kafaru, ingin sekali orang kafir, dan juga wa asawur rasul, orang yang derhaka pada rasul. Tengok ni, lau tusawwa bihimul, kalaulah mereka boleh Allah Taala samakan dengan tanah, dengan bumi ni, dengan bumi ni, kalaulah mereka ni tak disama ratakan, wala yaktumuna Allah haditha, kerana apa? Allah SWT tidak akan, dan mereka tidak dapat menyembunyikan daripada Allah SWT apa-apa pun. Tak dapat sembunyikan. Masa tu tak ada. Tak boleh buat apa dah. Suhana akhirat. Ayat seterusnya berkenaan mari sembahyang. Mari sembahyang. Ini umur. Saat ni apa dia? Tauhid pada Allah SWT. Tak. Kemudian bawa suhana akhirat. Dan ini sembahyang. Ini perkara-perkara ni untuk islah manusia. Islah manusia. Cuma bab sembahyang berkenaan dengan bermula penurunan agak. Paharaman agak. Ni ayat mula-mula sekali turun. Ayat mula. Ayat kita baca dah, itu ayat kedua dalam surah Baqarah. Ini ayat mula-mula. Ya ayyuhalladzina amanu wa bima la taqrabus salah. Jangan kamu hampiri solat. Tak. Jangan hampiri solat, jangan hampiri tempat solat. Dua-dua itu maksud. Tak. Dua-dua itu maksud di kalangan sahabat. Kalangan sahabat. Sebagai sahabat kata jangan hampiri tempat sembahyang. Jangan menghampiri sembahyang. Tapi dia tak ada masalah. Dia tak ada khilaf sebenarnya. Tanawuk tu. Tu maksud dia jangan hampir di tempat sembahyang, maksudnya sembahyang pun tak boleh juga dah. Tempat sembahyang pun jangan hampir dah. Tempat sembahyang pun jangan hampir dah. La taqrabus salah, jangan kamu hampir sembahyang di tempat sembahyang. Wa antum sukara. Sebab apa? Sebab kamu berada dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk. Maksudnya agak tidak haram lagi. Jadi sudah ada, sudah berlaku dah. Dah. Dia agak sebelum ni halal kan? Tak. Bukan kata sebelum ni halal, tak. Sebelum ni Nabi tak kecek. Allah tak kecil. Sebelum ni tak kecil. Jadi orang-orang gambar dia fitrah dia salim kan, tak mina agak dah. Tak mina agak dah. Nabi sendiri, Abu Bakar, Osman radhiyallahu anhu, ramai-ramai sahabat besar, Sayyidina Umar sendiri. Ni orang tak mina agak, zaman jahilah tak mina agak dah. Zaman jahilah lagi marah dah karak. Tak suka dah karak, bab merosakkan masyarakat. Dia orang ni. Jadi Allah Taala tahu sahabat Sayyidina Umar tak kena benar ni agak ni.
Tapi tak lihat khabar kan? Tak. Duduk bercerita macam bila lah tak nak tuan hari agak. Tapi tengok syarat Allah SWT. Tak mula-mula sekali lagu mana? Berkait dengan semaya. Sebab tu semaya dia boleh ubah fahsyah dan munkar ni. Tak. Betul. Para sahabat ni terlibat dengan agak ni lebih teruk daripada orang kita terlibat dengan apa-apa. Kalau kita nak kata kat Sepoi Kelantan suka budu, tu pun lebih teruk lagi. Tak boleh dengan budu, tak boleh. Kita boleh tinggal budu. Agak ni mereka ada syair-syair dia. Syair dia agak ni. Agak ni. Nama agak pun beratus. Bahkan mereka panggil pokok apa dia? Anggur tu mereka panggil pokok yang mulia. Al-Karam. Apa karam tu? Bukan benda lain. Agak lah. Terlampau mulia ya. Agak ni. Sehingga digambarkan dengan nama yang mulia-mulia, yang buah-buah yang boleh menyebabkan agak ni. Begitu sekali. Jadi bayar kan bagaimana Nabi SAW berjaya nak tarbiyah para sahabat daripada ketagih agak. Ketagih agak ni berat kan. Tak. Ketagih agak. Alhamdulillah tempat kita ni tidak am. Tapi banyak negara-negara Islam ni, hatta Indonesia sendiri berat. Dia sendiri bak agak ni. Tak. Jadi kita tengok dah orang ketagih agak ni. Dia satu masalah belakang. Jadi tengok Allah SWT tarbiyah para sahabat. Mula-mula sekali ke apa? La taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu hampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Sebab merosakkan sembahyang. Pertama sekali fungsi sembahyang jadi hilang. Fungsi sembahyang ni apa? Alat untuk islah tu asas. Alat tu bunuh kerana mabuk tak jadi. Dan yang kedua berkait dengan Quran. Baca ayat tu tak faham satu. Baca. Jadi tak ada makna sembahyang kalau tak faham tak ada makna. Mabuk jadi tak faham. Kerana mabuknya pasal. Jadi tak boleh nak tawajih sebenarnya. Di antara sebab khusyuk semaya, sebab semaya dapat islah orang ni kerana bacaan dalam semaya tu daripada takbir sampai ke salat, bukan daripada Quran saja. Takbir sampai ke salat. Semua tu memang zikir-zikir Nabi hanya untuk islah kita dah. Sebab tu dia perlu difahami. Sebab tu Allah Taala larang. Mula dah. Tak. Jangan kamu hampiri semaya dalam keadaan kamu mabuk. Cuma beza kita lah ni tak mabuk pun tak payah juga. Masalah dia kurang kena backkill. Alhamdulillah am dah sekarang ni majlis tadabbur Quran ni am dah. Tak mudah-mudahan Allah SWT hilangkan. Lebih kurang mabuk juga kerana tak faham. Sebab dia perlu dia umat ni solat khusyuk dia berkait dengan faham. Dia bukan solat khusyuk ni takbir lepas tu kat suruh duduk di arash lalu. Tu khoya lagu mana tak tahu. Dia pun tahu lagu mana arah. Tak tahu. Tak khoya punya mata. Lepas nak suruh panjang kat, dia duduk ulang kuliah kau. Tak ulang. Kuliah pun tak tahu ke satu juga. Dia buat mula-mula semangat kerana bunyi orang duduk tarik semaya panjang semaya lama-lama tu. Lama-lama dia puas tu bahaya kan tu. Namun tak ada suruh gapo sudah. Namun dia putus asa dengan semaya. Putus asa dengan semaya tahajud, putus asa dengan dia dengar sahabat semaya tak. Sahabat semaya lama-lama gini tak. Dia duduk faham lama-lama tu. Dia tahu gap sebab apa lama. Sahabat lama sebab Quran. Sekali sahabat hok jaga kemah Nabi kan dalam satu perangai kan tak? Tak. Bila dia Nabi kata siapa dia jaga kemah dia, dua orang sahabat jaga kemah Nabi. Maka dia kata, "Mu tidur dulu, aku jaga dulu." Jaga lagu mana semaya? Duduk depan kemah Nabi jaga semaya. Musuh duk kita dah. Duduk tengah semaya senang sikit. Musuh panah kan? Panah, kena. Tak berhenti maya. Tak. Kali pertama kena tak berhenti. Kali kedua kena tak berhenti. Kali ketiga tu rokok, lepas tu sujud, lepas tu gerak guru. Bangun. Ada musuh. Guru tengok habis berdarah dah. Kamu kena 3 panah baru gerak. Dia kata aku duduk tengah baca ayat Quran. Aku tidak suka untuk potong cerita tu. Baca ayat tak suka untuk potong tu. Melainkan aku nak suruh berhabis dulu cerita tu. Dia kata kalau tidak kerana Nabi dia kata. Tak, aku tidak akan habis. Aku tidak akan berhenti daripada semaya. Sama ada nyawa aku habis ataupun surah tu habis. Tengok. Kerana Quran. Kalau duduk di mana tu gambar Quran tu. Bukan kata duduk semaya lama khoya pun tak ada. Kalau kena khoya gitu kan. Sebab kita tak ada apa-apa. Kita kena nyamuk tu dah. Tak. Nyamuk nak mahu nyamuk, dia kutuk nyamuk menatan bahaya. Tak. Tu hakikat semaya para sahabat. Lepas tu kita tak faham.
Sebab tu semaya ni benda besar. Kan benda sebenarnya. Semaya boleh nak tarik khazanah Allah, tarik rahmat Allah SWT. Sehingga lagu tu sekarang tak. Mana berhenti tu kan Nabi, ingatkan Nabi, ingat bahaya Nabi. Kalau tak ingat pada Nabi ni, tak. Elok. Sebab kerana terkesan dengan ayat Allah, dengan kitab Allah SWT. Itu semaya. Sebab tu dia tak ada jalan lain dah. Untuk semaya khusyuk pun dia kena faham Quran. Dia kena faham Quran. Faham Quran. Dia Quran bukan kata nak faham surah An-Nisa sebagainya. Tak, baca ada semaya. Surah pendek-pendek sudah. Baca ada semaya. Tak, macam mana? Tapi faham gapo dia surah tu. Gapo dia sabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha wasyamsi waduhaha. Surah yang mana memang menggetarkan hati tu. Surah pendek-pendek dia nampak je pendek tapi ilmu dia lautan dia punya luas. Pandai dah. Dia sebenarnya ya, surah pendek mudah sikit dah. Surah pendek tu paling payah kali nak faham. Surah panjang mudah nak faham. Sebab dia detail aja susah. Tapi kalau kita tadabbur, kita belajar, benda kita hayat tidak semai, dia bagi kesan dengan uslub dia, bukan semata-mata ilmu, bukan semata terjemah. Tak, kesan dia tu. Allah Taala bersumpah, tak, wasyamsi wa duhaha wal qamar, bersumpah dengan makhluk-makhluk. Ayat gapo dia? Tak, jadi ayat-ayat ni dia bagi kesan kita. Jadi Allah Taala bagi tahu, kalau kamu mabuk, jangan hampiri sembahyang, jangan sembahyang. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma takunu, sehingga kamu jelas apa yang kamu baca. Tengok. Begitu juga wala junub, begitu juga orang yang mana berjunub, begitu orang yang mana berjunub jangan sembahyang, tak boleh sembahyang. Ini dalil lah. Orang berjunub tak boleh sembahyang. Ini sepakat, tak ada khilaf. Cuma oleh kerana kita buat terjemah dia, jangan sembahyang ataupun jangan hampir di tempat sembahyang. Tempat sembahyang boleh, orang junub boleh. Orang junub boleh. Sa'id bin Jubair dia kata, aku lihat para sahabat tak, mereka berjunub tak mimpi. Berjunub bukan kerana bersama isteri tak, berjunub kerana mimpi boleh. Berjunub kerana mimpi tak. Jadi mereka pergi ambil air semaya. Musim sejuk kan, ambil air semaya. Lepas tu duduk di masjid. Nak mandi sejuk. Gua pukul 2 pagi lagi. Tak, sejuk lagi. Jadi mereka nak tidur semula, mereka ambil air semaya. Ambil air semaya untuk tidur. Tapi nak masuk masjid kena ambil air semaya. Junub untuk takhfif. Ini para sahabat. Ini para sahabat. Tapi kalau bersama isteri tak boleh lah. Tak boleh. Dia juga untuk orang musafir. Tak, musafir kan? Musafir. Orang musafir. Illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Sehinggalah mereka mandi, sehingga mereka mandi. Untuk semaya ni, ni ayat ni untuk semaya. Untuk semaya memanglah junub ke, musafir yang berjunub ke, tak, dia kena mandi tu, dia kena untuk semaya. Tadi kita bagi tahu untuk orang untuk masuk masjid, untuk masuk masjid. Maknanya orang mana kalau kita keluar lah musim sejuk, ada pukul 2 pagi mimpi. Lepas tu kalau tempat tu ada heater tak apa. Pak kena gerak orang kampung cari kayu api bakar dulu tu. Dia ada tempat-tempat lagu tu. Lepas tu tak boleh kan ambil semaya dulu. Nak teruskan tidur. Kita tak boleh tidur lagu tu. Nak terbit, nak bersih lepas tu ambil air semaya tu, baru tidur pula. Tak ada masalah. Dalam masjid kan? Dalam masjid. Dalam masjid. Ini payah nak kecek kalau kecek dengan orang tak rasa duduk musim sejuk kan. Buat apa tak boleh mandi. Dah tu kan musim sejuk kan. Kita tahu. Kecing pun berasa dah. Kecing tu berasa dah. Nak mandi, mati mandi. Tak. Dia kena tunggu. Tak. Masa panjang lagi dalam musim, kalau musim sejuk kan malam panjang pula. Tak. Malam panjang pula jadi. Tak. Tapi kalau ada heater, ada gapo-gapo memang mandi selalulah. Tak ada gapo. Ini semua ni sahabat buat lagu tu kerana keadaan dia lah. Kan memang tarik supaya mandi selalu. Supaya mandi selalu. Kalau tempat-tempat yang mana ada heater dah, ada panas, tak ada masalah. Tak ada masalah. Wa in kuntum maradha, sekiranya kamu sakit ataupun berada dalam musafir, ataupun kamu tak batal sembahyang kerana buang air besar tu, buang air kecil, ataupun aula mastumun nisa, ataupun kamu disentuh oleh wanita. Ini khilaf pula tak? Ada kata sentuh wanita, ada kata jima', tak bersubuh sama isteri. Maka tak ada air. Tak ada air untuk orang sakit.
sakit siapa tali situ air. Ni ada air tak ada air tak apa. Ataupun satu orang musafir tak ada air, satu orang yang mana batal wuduk ataupun setuh isteri dia kan tak ada wuduk, kena mandi wajib. Tapi zahirnya mandi wajib lah sini ulama sebut nisa ni. Sebab setuh dah sebelum ni ada kecil ni ada besar lah pula semua sekali. Bila berlaku lagu ni kamu tak ada air, maka ma'an fatayammamu, maka kamu tayamum. Panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tayamum pula dengan sa'idan tayyiban, dengan debu yang bersih, Ni pun satu lagi sesat masalah. Kalau kita tahu asal sa'idan maksudnya apa? Tak. Dia kalau mazhab ke tak? Imam Syafi'i mana ada rubah yang bersih. Tak. Debu yang bersih. Kalau mazhab Hanafi, dia oleh kerana diterima sa'id ada bahasa Arab, benda yang mana naik tak. Semua naik atas. Ada. Maka sebab tu dia boleh tayamum dinding-dinding gitu ya. Tak. Cuma kadang dia tu lampau luar bersih pun macam tak ada pun dia kata ada sebenar. Tapi memanglah kalau negara Arab, Mekah, Madinah tu memanglah dinding dia cepat debu. Tak, kalau Pakistan dia memang debu banyaklah. Sebab tu dia kadang-kadang imam duduk tempat tu dia sesuai tempat tu. Tempat kita ni debu tanah gini dia sesuai. Cuma ketika mana ayat ni diturunkan, Allah tak apa Allah Taala kata sa'id. Allah Taala kata sa'id. Tak. Sa'id ni sebenarnya tak. Debu yang berada di tanah tinggi, di permukaan yang lebih tinggi. Allah Taala suruh kalau nak tayamum kena tayamum dengan debu yang berada di permukaan yang tinggi. Itu sa'id sebenarnya. Itu kata jemaah tinggi, tapi dari sudut bahasa sebenar permukaan yang tinggi. Berapa permukaan tinggi? Sebab situ paling bersih sekali. Bau bersih sekali. Zaman dulu kalau nak kecil nak berak, mana ada tanah dia berak tempat gini, dia berak mana? Berak tempat rendah. Mana ada berak tempat tinggi kali orang tengok belakang. Sebab tu dia Quran suruh tempat tinggi ni. Sebab tempat tinggi tu tahu dah betul. Orang tak kecing situ, orang tak berak situ. Orang tak berak tempat tinggi lagu tu. Orang nak berak nak kecing dia akan cari tempat rendah. Tempat rendah. Sebab tu dia panggil ghaid. Ghaid ni memang tempat rendah, ghaid. Lawan dia ghaid, sa'id. Tempat yang mana tersembunyi. Sebab tu tak boleh. Walaupun kata-kata suci itu, bukan tempat situ. Tak najis tu jadi tak jadi debu juga. Jadi tanah juga lama-lama kan tak? Allah Taala suruh apa? Suruh di tempat tinggi, sa'id. Dia sebenarnya gitu kan. Situ paling mudah sebab Quran itu kan dalam bahasa Arab kan. Jadi para sahabat mana tempat nak ambil nak tayamum ni? Sa'idan. Bila sebut sa'id tu jelas belaka dah. Bahawa sebut sa'id ni tempat orang tak kecil, tempat orang tak berak. Sebab tanah tu tempat tinggi, orang tak sesuai duk cakung situ. Tak, orang nampak belakang. Jauh nampak dah. Dia tempat tinggi. Sebab orang dulu nak berak, dia cari tempat rendah-rendah. Tempat rendah-rendah. Jadi bila kita tahu dia punya kata asal dia mana mudah sikit kita nak faham. Lepas tu tayamum lagu mana famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Maka sapulah muka kamu dan juga tangan kamu. Hak ni jumhur seperti mana zahir ayat. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat. Jumhur. Tak kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tayamum pun kena sapu sehingga siku juga. Orang lain muka dengan tangan. Sebab Allah Taala sebut famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Tak. Wajah kamu dan tangan kamu. Kalau Allah Taala nak sebut mirfaq, Allah Taala sebut dah. Sebab ada yang Allah Taala sebut. Tak. Macam potong tangan, potong ke apa? Potong aydikum. Tak. Jadi tangan. Dalam Quran kalau sebut aidi ni ya. Kalau kena sampai sini Allah Taala akan sebut seperti Allah Taala sebut ayat wuduk kan. Dalam surah Maidah kan. Allah akan sebut basuhlah tangan kamu ilal marafiq. Tak, basuhlah tangan kamu sehingga ke siku. Tak akan sebut. Habis sini Allah Taala sebut apa? Sapulah wajah kamu. Ni pun sapu. Dan tangan kamu, sapu Tak, bukan sapu debu tu, ambil debu tu, buai debu dulu baru sapu. Bukan ambil bak gitu dah. Mudah kamu. Innallaha kana afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun. Allah Taala Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Alam tara ilal ladzi mula ayat 44 ni kembali semula tentang Yahudi. Mancing jauh. Daripada ayat pertama surah ni kan, putus daripada surah Ali Imran sampai ke ayat 43 ayat 44 ni sama semula tentang Yahudi. Tentang ulama Yahudi. Berapa tentang ulama Yahudi? Kita tengok.
Kita hayati sama-sama. Alam tara ilal ladzi, tahukah kamu berkenaan dengan orang yang diberi pada mereka kefahaman kita, yashtaruna ad-dalalah, mereka ada kefahaman kita dah, tapi mereka tak ikut kita. Mereka beli kesesatan dengan jual kefahaman ke hak tu. Wa yuriduna an tadillu sabil, dan mereka nak supaya kamu pun sesat supaya dia juga. Tengok Allah mula sama semula. Berapa mula daripada sini? Daripada mula kan, ya ayuhan nas, surah banyak kan ahkam Allah SWT, hukum Allah SWT tu, sehingga akhir sampai kan ni. Mana Allah Taala bagi tahu hukum Allah SWT ni, yang Allah Taala fardukan kepada kita supaya kita tegakkan. Dah. Semua perkara ni, maka Allah Taala suruh kita sempurnakan. Cuma sebelum nak suruh hak tu Allah Taala datangkan sembahyang. Datangkan sembahyang. Ni sumber kekuatan kita. Dia cerita semula ni berkenaan dengan orang sebelum kita, mereka difardukan seperti mana kita juga, mereka disyariatkan seperti mana kita juga, tapi mereka buat putusan lagu mana tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Allah Taala bagi tahu kepada kita ni supaya kita jaga semula, supaya kita sedar semula. Masih lagi, alam tara, tahukah kamu berkenaan orang yang mana diberi nasiban min kita, kefahaman daripada kita, tapi yashtaruna, mereka beli kesesatan dengan jual kefahaman mereka sebenar, tak ikut. Allah Ta'ala gambar that wa yuridun, mereka ingin apa dia, antadillus sabil, supaya kamu pun sesat juga seperti mana mereka ni. Kita patut kita ingat segala yang merosakkan amalan kita tak ada kaitan dengan mereka. Naif dah kita ni. Dan Allah Ta'ala kata walan tarda ankal yahud walan nasara, kita nak suruh mereka redha, tak ada kaitan. Dan tengok kita ikut siapa dia. Allah Taala kata ya la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya, janganlah orang mukmin jadi kawan kafir sebagai teman, sebagai walak dah. Dan kita tahu dah kan, kita ni walak pada orang kafir dah. Pemimpin kita ni walak pada mereka, takut pada Rusia, walak itu walak, ikut apa saja mari daripada dia tu gitu. Bagi kita boleh sangka baik, mudah-mudahan gitu. Kalau ikut sana perawi ni tak ada, bukan kata tak sikoh lagi dah. Kadzab lebih pada kadzab dah ni. Kalau Imam Malik kata Ibnu Ishaq tu dajjal, hak ni lebih pada dajjal ni. Tapi tengok kita tak ada surga apa kan. Tengok ni Allah tak bagi tahu ni. Bila ada dalam Quran ni, Allah ni pun super tu belajar kan. Allah ni dia bukan tak ada kaitan kan. Allah bagi tahu orang yang mana kefahaman. Siapa dia ni? Yahudi dan Nasara. Ni ulama-ulama mereka, perancangan-perancangan mereka yang bagi kesan. Allah Taala bagi tahu, mereka pun ada kitab seperti mana kita juga dulu. Allah Taala bagi disyariatkan seperti mana kamu kalau ayat ni dibaca kan. Tiba-tiba mari kejut kan, tak ada mukadimah agama. Alam tara, tahukah kamu wahai umat Nabi, dah berkenaan dengan orang sebelum kamu ni, mereka pun diberi kefahaman pada kamu, disyariatkan seperti kamu, difardukan seperti kita baca ni, semua hukum Allah SWT ni. Tapi mereka tak ikut, mereka telah beli kesesatan, jual kebenaran. Dak wa yuridun, mereka ingin apa dia, antadillu sabil, supaya kamu pun sesat seperti mana mereka. Allah bagi tahu. Ini siapa dia ni? Siapa dia ni ni? Siapa dia ni? Wallahu a'lam bi'ada. Kita tengok, Allah lebih tahu tentang musuh kamu. Allah bagi tahu pada kita. Kita pula lebih tahu daripada Allah. Tak ada kaitan dengan. Mana ada tak ada kaitan? Semua ada kaitan. Yang menyebabkan kita tak boleh hukum Allah tak boleh tegak berkenaan dengan pemerintahan, berkenaan dengan undang-undang, berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan pendidikan, berkenaan dengan ibadat kita sekarang, berkenaan dengan tak ada kaitan. Mana ada tak ada kaitan? Naif doa mikir. Allah Taala bagi tahu, tolong bagi tahu, wallahu a'lam bi'adaikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong. Lepas tu dah tahu dosa, yang kedua lagu mana nak buat. Ni pun satu hal juga. Tamu kena kenal musuh. Ni musuh tak kenal. Duk sikoh macam, percaya tu gak, percaya, jujur tu gak. Jangan tu buka mata, tengok. Orang mukmin Nabi bagi tahu tidak kena tikai 2 kali tempat tu lah. Ni Allah Taala bagi tahu. Kita ada Baqarah, kita ada Al-Imran, kita ada An-Nisa. Siapa dia ni? Minal ladzina hadu. Tengok Allah Taala bagi tahu jelas lagi. Minal ladzina hadu. Siapa dia musuh kamu? Di kalangan orang Yahudi, Allah Taala bagi tahu. Di kalangan. Dan mereka dulu yuharrifunal kalima amma. Mereka ubah perintah-perintah Allah Taala daripada tepat dia. Allah Taala kata lagu ni Allah Taala kata ni, semua hukum-hukum Allah SWT dalam kitab Taurat semua tak ada berlaku dah. Dalam ini semua tak ada berlaku dah. Pas kita
Wa yaquluna sami'na wa asayna. Dan mereka ni dengar perintah Allah ni, kami dengar tapi kami tak ikut. Bangga mereka nisbah dengan Taurat. Nisbah dengan Taurat. Mereka bangga. Mereka yaqulu sami'na tapi wa asayna, tapi tak ikut Taurat. Wasma' ghaira musma'in wa ra'ina la yanbi'an. Dia Allah Taala bagi tahu gambar ni Yahudi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka duduk dalam majlis Nabi, majlis orang Islam ni, dengar tapi jangan patuh. Wara'ina ni percakapan mereka larangan dalam surah Baqarah kita baca baru ni kan. Ya ayyuhalladzina la taqulu ra'ina. Wahai beriman, jangan kamu kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Apa dia? Ya Rasulullah, bagilah perhatian pada kami. Itu asal dia. Ni mereka ni. Wasma' ghairu musma' ini ayat dalam surah Ali Imran sebelum ni kan. Wa qalat ta'ifatum aminu billadzina amanu wajhana. Berkata sebahagian ulama mereka kepada anak buah mereka beriman mula-mula. Lepas tu kufur. Wala tu'minu illa liman tabi'an. Jangan kamu beriman dengan mereka orang yang mengikut agama kita. Jadi ni ringkas saya. Baca kalau baca ni dia jelas dah ni. Kalau kita nak faham. Ni maknanya dia kata pada pengikut dia wasma' ghairu musa'im. Mungkin dengar tapi jangan patuh. Dia dengar saja ya Muhammad kecil. Dengar saja. Lepas tu wara'ina layam bi alsinatihim. Mereka pada jumpa Nabi ke ra'ina. Apa dia? Ya Rasulullah, bagilah perhatian pada saya juga. Tengok. Oh, belik molek. Tak. Pusing lidah mereka. Wa ta'nan fid din. Tengok. Sebab tu Allah Taala marah guna perkataan ni. Sebab maksud perkataan ni adalah agama mereka dalam Ibraniyah. Tak. Ra'ina ni apa? Sayyi'una. Orang paling teruk sekali, orang paling jahat sekali. Tak. Tapi Nabi layak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok perasaan Nabi Allah Taala uji tu sebab tu Nabi kata uzi tu fillah malam, aku disakiti dalam menegakkan agama Allah, tidak ada siapa lebih disakiti. Nah, rombongan Yahudi mari kan rakyat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum. Nah, Nabi jawab macam biasa, waalaikum. Aisyah dengar kan, la'anakumullah. Dah, Aisyah kan dengar, moga Allah laknat kamu gini. Marah Aisyah. Nabi kata irf, Nabi kata tenang Aisyah, tenang. Aisyah kata ya, alam tasma' ma qal, kamu tak dengar kamu dia kata. Nabi kata, kamu tak dengar aku balas lagu mana? Nabi kata tahu, Nabi tahu. Nabi tahu. Tapi Nabi dah ada luahan. Nabi ada luah. Tak. Mana depan muka-muka ni rakyat ra'ina dengan maksud ingat Nabi tak faham. Nabi faham dah, tapi Nabi layan. Ayah ni keadaan lagu ni. Nabi hadapi dengan Yahudi lagu ni, dengan munafik lagu ni, lepas tu dengan orang Islam makna pula lagu ni. Orang Islam sama'una lil kadhib. Allah Taala bagi tahu kan, wa fiikum sama'un. Allah Taala kata, sebagai kamu ni suka dengar buah-buah Yahudi ni. Nak kawan kan? Nak. Mak Nabi tarikh ya supaya Jumaat. Sebab tu tarikh supaya Jumaat. Supaya apa? Supaya Nabi nak ayat dia jelas. Itu ya Nabi ada tu kekuatan Nabi. Tapi Nabi ikut wahyu belakang. Allah bagi dia mereka ni pusing lidah mereka ni untuk tikai agama. Wa ta'nan fid din, berkenaan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum qalu sami'na, qalulah, tengok Allah Taala guna. Qalulah mereka ni, kita pun kata qalulah mereka ni, tidak jadi sahabat besar. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na, qalulah mereka kata duduk zaman Nabi dulu, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Wasma' wanzurna, bagilah perhatian pada kami ya Rasulullah. Tengoklah keadaan kami ni, lakana khairan lahum, nasib mereka pun akan jadi baik, akan dapat kebaikan. Wa aqwam, akan lebih betul lagi. Walakin tengok Allah, tapi la'anahumullah, Allah Taala telah laknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalil, tidak beriman di kalangan mereka melainkan sedikit saja. Sedikit saja yang beriman. Ni Allah Taala dedah pada kita. Cerita semula tak Yahud. Bangkit semula perasaan mana dah main ayat agamanya kan dah hilang dah. Kau nak marah Yahudi ayat daripada sebelum ni. Tapi tengok Allah Taala timbulkan semula. Memang nak suruh timbul dalam hati orang mukmin ni rasa tak puas hati semacam dengan Yahudi ni. Memang Quran cara kes begitu. Cara Allah Taala Allah kan dak. Memang sentiasa peringat kita ni supaya rasa tak senang dengan Yahudi ni. Tapi oleh kerana jauh dengan ni, kita tak ada rasa apa-apa, rasa bangga pula kan. Rasa bangga pula. Bila Yahudi iktiraf gapo-gapo, wah, megah. Rasa ilir pula dah. Balik. Tapi Quran sebenarnya dia buat kita ni sebenarnya rasa jijik kan demo ni. Allah Taala cerita habis. Dah habis dah sikap mereka ni. Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai beriman.
Ya ayyuhalladzina, kepada ulama Yahudi lagi, ya ayyuhalladzina utul, wahai ulama-ulama yang diberi kepada mereka kitab, aminu bima nazzalna, berimanlah dengan apa yang kami turunkan, yang mana musaddiqan lima ma'akum, apa yang ada bersama kamu telah membenarkan, Taurat telah membenarkan ni, Nabi Quran ni, min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha, sebelum kami an natmisa, natmisa ni dalam bahasa Arab sebenarnya, sebelum kami ubah, kami sapu jadi tak nampak wujuhan, lalu fanaruddaha ala adbariha, menyebabkan kami tolak kamu ke belakang semula. Maksud dia apa ni? Maksudnya sebenarnya Allah Taala bagi tahu, wahai ahlul kitab, wahai ulama-ulama, ini qanun Allah yang Allah Taala bagi tahu, qanun Allah. Kalau orang tidak ikut kebenaran, sedangkan dia tahu kebenaran itu, berimanlah dengan apa yang kami turunkan, yang mana kebenaran yang kami turun ni, Quran yang kami turunkan, Muhammad yang kami utus ni, musaddiqan lima, apa yang ada bersama kamu sudah membenarkan, kamu tahu dah. Ini peruai Allah Taala bagi tahu. Sebelum qanun Allah, kalau kamu terus juga lawan, terus juga tak beriman, tolak juga kebenaran ni, an-natmisa wujuha fanaruddaha ala adbar. Hal ini kinayah bagi, sebenarnya dari sudut lugah, dari sudut bahasa ni, kami hapuskan wajah kamu tu jadi rata. Kami ratakan wajah kamu. Jadi tak ada kesatu, tak ada putih mata, tak ada apa. Tapi itu bukan maksud gitulah. Maksudnya Allah Taala bagi itu, kami tutup mata hati kamu. Kami tutup mata hati kamu. Seperti mana Allah Taala ayat lain kan, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Menyebabkan kamu jalan ni jadi kot belakang, tidak akan jadi betul. Ataupun aunal anahum, ataupun kami laknat mereka seperti mana kami laknat ashabus sab, kamu jadi kera pula. Jadi kamu sama ada Allah Taala tutup mata hati, nak tutup pendengaran penglihatan jadi lebih sesat, ataupun Allah SWT laknat jadi kera. Jadi kera. Wa kana amrullahi maf'ulan. Allah SWT bila nak buat pasti akan berlaku, pasti akan berlaku. Ini tarhib kepada ulama. Masih lagi ayat-ayat turun untuk pujuk Yahudi supaya beriman. Nabi nak 10 orang ya. Lau amana bi asyrun. Tak. Ahbarul Yahud, dalam riwayat ahbarul Yahud. Nabi kata kalau beriman pada aku, tak, kalaulah 10 orang ulama Yahudi beriman, la amana al-yahuda kulluhum. Nasca seluruh orang Yahudi akan beriman. Seluruh Yahudi akan beriman. Nabi boleh apa? Ini tak ada orang. Tapi ayat masih lagi pujuk mereka. Pujuk mereka supaya beriman. Kemudian Allah Taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan ampun dosa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala ampun selain daripada itu pada siapa yang Allah Taala kehendaki. Bukan pasti, pada siapa yang Allah Taala kehendaki. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tak. Tapi ini innallaha la, Allah Taala tidak akan ampun dosa siapa yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Taala akan ampun selain daripada syirik itu. Tapi bukan semua, liman yasha. Siapa Allah Taala kehendaki, siapa Allah Taala tak si, hanya dia. Wa man yusyrik billah, siapa dia syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, iftara, dia telah melakukan satu dosa, satu iftira, satu dusta yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Apa sebut syirik ni? Memang ulama-ulama Yahudi ni mereka buat dosa sampai peringkat syirik. Sebab mereka akui syirik. Mereka akui syirik ni, bahkan mereka lawan Nabi, mereka kritik Nabi ni kerana salah satunya kerana Nabi ni tak sama dengan mereka, dia suruh syirik. Kesal dia kata Uzair anak Allah dah. Lepas tu kita baca surah Ali Imran kan tak? Di antara kritikan mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah syirik juga. Kalau kamu dakwa syirik tu salah, Islam mari dengan tidak ada unsur syirik langsung, tu Nabi apa beriman dengan Nabi Isa? Kamu kata Nabi Isa Nabi? Nabi Isa Nabi? Tak. Kalau kamu boleh terima Nabi Isa ni Nabi, maknanya kamu terima bahawa dia ni lebih kurangnya seperti mana akidah Nasara. Tak ada pok kerja dia kata macam Tuhan dia tu. Jadi isu macam lagu tu ulama Yahudi. Tak. Sebab dia tak terima Nabi Isa kan, dia kata anak luar nikah. Sebab dia tak boleh terima. Tak terima. Ulama-ulama Yahudi tak boleh terima. Sebab tu Allah dari surah Ali Imran kita baca kan, Allah Taala datang ke satu keadaan yang mana membatalkan dia hujah Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa pun semua bercanggah dengan apa? Dengan kefahaman mereka belakang. Masalah dengan sains. Sebab tu mukjizat Nabi Isa kan tak? Hidup orang yang telah mati hidup.
Tak, buat burung jadi hidup. Semua mujizat dia lagu tu. Buta asal sembuh. Ni saing pada zaman itu tak boleh nak terima dia. Dia kepala saing masa tu kan ulama umat Yahudi. Betul. Sebab tu dia berkerah. Sebab tu bahaya kalau kita takdim ke benda-benda ni daripada wahyu, daripada gabar ke dah. Kita pakai kemahami kita. Kalau bercanggah dengan saing kita tolak dah ke mana-mana. Bahaya ni, jangan. Sebab tu Allah Taala datangkan dari Quran ni kisah-kisah dah saing tak boleh buat gabar. Nabi Sulaiman AS boleh berapa dia berjalan dak tanpa alat. Dak perjalanan sebulan. Siapa berlaku semua cerita dalam Quran ni. Dak anak buah Nabi Sulaiman. Dak boleh pindah ke istana seorang raja Sabak tu daripada satu tempat tu. Jangan berlaku sekelip mata. Lagu mana? Kudrat Allah. Betul Allah cerita kudrat dia. Nabi Zakaria dapat anak dekat dia tua, isteri dia dekat dia mandu, semua tu. Dia nak iman pada Allah ni, sikah pada ilmu Allah lebih daripada segala-galanya. Kalau satu orang ada rasa bahawa akal dia lebih hebat lagi, sains dia lebih hebat lagi, ilmu dia lebih hebat lagi, dia akan bahaya, dia akan binasa. Dia akan terperangkap dengan fitnah Dajjal. Sebab Dajjal, fitnah Dajjal pun akan sama dengan fitnah seperti mana ketika mana Nabi Isa diutuskan. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan Nabi Isa untuk lawan Dajjal. Tak ada siapa boleh lawan Dajjal melainkan Nabi Isa. Bila di zaman Nabi SAW, Ibnu Sayyad dituduh sebagai Dajjal ke tak? Tak. Nabi pun syak juga dia. Sayyidina Umar dapat tahu kan? Sayyidina Umar kata, "Rasulullah, aku pergi bunuh dia." Nabi kata, "Jangan." Nabi kata, "Kalau Ibnu Sayyad tu Dajjal, mu tak boleh bunuh dia. Kalau dia bukan Dajjal, dia saya saja mati." Tak. Sebab yang boleh bunuh Dajjal siapa dia? Nabi Isa. Allah Ta'ala turun Nabi Isa untuk lawan ni. Sebab apa? Fitnah Dajjal ni sama fitnah dengan zaman Nabi Isa. Maknanya ulama pada zaman tu tak boleh terima Nabi Isa, tak boleh tuduh ni kerana pegang teguh tak tu kita fikir lagu mana manusia lah yang tak bahaya ni. Tak pasal lagi tiba-tiba anak gadis ni tiba-tiba ngandung. Ni duk duk besar ni. Dan ni syubhat lagu ni dia timbul dia buruk ke keluarga Ali Imran. Betul Allah SWT letak depan. Yang kita faham. Kita kena letak wahyu kita depan sekali. Lebih daripada segala-gala. Kalau bercanggah ni kena tolak gitu ya. Dia pandai. Sebab tu kita kenal Allah lagu mana, ilmu Allah lagu mana. Bahaya. Dan ni ulama-ulama Yahudi sampai peringkat kerana dia tak boleh terima Nabi Isa ni lahir tanpa sentuhan daripada seorang perempuan tanpa ayah. Tapi lama-lama dia duduk dalam rasa syirik. Dia boleh terima syirik pula. Boleh terima syirik pula. Boleh terima. Dia kesal juga duduk dengan orang yang mana syirik suasana. Dia tak boleh nak jaga. Lama-lama dia boleh terima syirik. Dia pula kritik Nabi pula. Betul Allah SWT tu. Jadi bercanggah berlaku ulama mereka yang menyebabkan dia tak boleh ikut Nabi ni. Mana ajaran mereka ni punah berlaku. Dari sudut akidah pun punah, dari sudut muamalat pun punah, dari sudut hukum semua punah berlaku. Lepas tu dia nak ikut lagu mana Nabi. Yang malu Allah kau yang amal. Dia ajar karut lama dah. Sebab tu bahaya. Sebab tu jalan selamat tak ada dah. Jalan selamat ni kita kena ajak umat ni kembali hak ni. Kalau kita ajar selain daripada kita Allah, kita ajar selain daripada hak Nabi ajar, maka mari Imam Mahdi, kau mari Nabi Isa, mula kita terbolah pula. Jadi seperti mana ulama Yahudi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah nak bagi tahu. Tak, supaya dia nampak. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Tahukah kamu bukan orang yang dakwa bahawa mereka ni bersih? Ulama Yahudi. Kita tengok dia zaman kita sekarang ni. Ana follow juga sebahagian ulama Yahudi Facebook kita ni. Ada ceramah dia semua. Memang suci lah. Ngajar angguk dia, ngepih dia, dan majlis-majlis dia. Majlis pun kita lagi ni. Pas sekarang jaga makan halal. Dia majlis dia kan. Kepentingan makan halal. Siapa dia fatwa kan? Hok sekarang ni. Kalau mana orang dia tanya kalau kita musafir negara orang Kristian gini kan, tak ada sembelih halal ni. Dia tak ada orang kita sembelih halal nak makan. Kamu pergi cari daging orang Muslim. Muslim dia sembelih nak sebut nama Allah juga. Walaupun dia khilaf dengan kita. Dia kata gitu. Tu fatwa dia. Fatwa ulama dia. Tak. Dia suruh makan hok kita sembelih. Mana? Tapi bila kecek Nabi Muhammad tak? Sama. Yesus ni asalnya orang kita, tapi tak macam-macam buruk. Dia murtad lah, bawa ajaran baru, bawa agama sesat. Dia tak pelik lah sebab dia keturunan dia pun jadilah. Tak ada pok gini. Pas sekarang dah orang ni molek-molek belakang. Tapi tengok dia punya dia punya beci dia tu. Apa kau zaman kita? Apa kau ni? Dia sampai bila-bila Allah Taala bagi tahu.
Tapi mereka dengan rasa suci, rasa molek. Dia memang orang dia pun memang mulia. Tak. Maulana dia tu. Dan Allah Taala ayat pada Nabi, alam tara illal ladina. Kamu buat tidak orang yang mana dia asal dia bersih, zakun amsa. Dia suka, dia bangga nisbah pada ahlul kita, ajar kita, mengajar bawa kita Tauratnya kita. Tak pelik jadi. Dengan pakaian. Tu kita tengok Yahudi pakai orang Kristian tengok pada diri dia tu. Bukan main ke tak? Dengan suci, dengan bersih, pakai baju putih, muka bersih berseri-seri. Jadi orang terkesan dengan gambar dia, dengan luar gini kan. Memang kalah kita. Ni Allah Taala bagi tahu. Balillahu yuzakki man yasha. Bahkan sebenarnya tazkiyah ni daripada Allah, pada siapa yang Allah Taala kehendaki. Allah Taala tidak buat zalim pada siapa. Undur kaifa yaftarun. Kamu perhatilah bagaimana dia reka guna nama Allah secara dusta. Ajaran-ajaran dia semua dusta. Wa kafabi itsman mubina. Cukuplah Allah tahu belaka, dan itu adalah satu dosa yang sangat jelas. Kemudian dia ulama Yahudi, dahlah dia tak beriman dengan Nabi, dia tahu Nabi ini benar. Bila pemuka-pemuka Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, semua berhala ni pula pergi jumpa mereka. Tengok sanggup dia kata, Allah Taala kata, alam tara ilal ladina utu nasi. Tahukah orang berkenaan orang yang mana diberi kefahaman kita, yu'minuna bil jibti wat taghut, beriman dengan jibti wat taghut. Beriman belaka dengan apa dia? Dengan jibti wat taghut, mana semua berhala ni dia akui. Ni pun orang kata dah, ni kalau minta ujian ni jadi, jadi boleh. Okey. Kita boleh terima, dia boleh terima. Konsep dia boleh terima. Konsep syirik tu. Dia tak sembah. Tapi dia tak pertika. Bahkan dia akui betul. Mungkin sebab dia gitu juga. Dia suruh Nabi konsep. Tapi iyalah dia kata supaya saya berhala belaka. Saya berhala. Dia pada hamba dia, hok semua hula, hok semua tikus, hok semua gani, hok semua gajah, hok semua gini ke tak? Dia dah ujian daripada hok ni. Dia konsep dia percaya, tak apa, tapi dalam dia tak dipakar tu. Apa? Tak. Hok ni dia pakai beras kita ni. Tak semua tikus hak apa dia kata. Dia tak percaya. Tapi orang semua tikus. Dia kata macam-macam dia ada. Rekayasa manusia kan? Rekayasa manusia. Sebab ruai benda-benda bila tidak ada wahyu daripada Allah. Orang ni sebenarnya jadi lagi sebab nak jadi pada belaka empat orang banyak. Orang nak jadi pada belaka dia tengok Tok Lebah ni rasa Tok Lebah ular dia dah, kita Tok Lebah tikus pula. Kita terbani pula Tok Lebah. Dia banyak pilihan. Dia sebenarnya nak pergi orang. Nak pergi orang. Tapi konsep asal boleh terima ni Allah Taala bagi tahu. Bila orang Mekah pergi jumpa Nabi jumpa Yahudi kan, tak nak tanya benar tentang betul ke Muhammad ni ada, sebab surah-surah dalam Mekah pun Allah Taala suruh tanya kan. Cuba tanya ulama Yahudi, kita lalu kan. Tanya ulama Yahudi. Ulama Yahudi pun percaya. Orang Yahudi pun percaya tentang Islam ni. Mu orang Mekah tak percaya. Tu yang orang Mekah pergi tu. Jadi bila pergi tengok ni. Alam tara ilal ladina utu. Tahukah kamu mengenai orang yang mana diberi kepada mereka kefahaman kita, dan mereka ni beriman dengan jibti wa ta, beriman dengan semua selain daripada Allah SWT juga. Wa yaqul ladina kafaru, dia kata kepada orang kafir Mekah, haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Pakmun lebih betul lagi daripada ikut Muhammad tu. Lebih betul lagi. Pakmun lebih betul lagi. Pakmun lebih betul lagi. Sedangkan dia tahu Nabi ni benar, Nabi ni ada di kitab Taurat. Tapi kana hik gitu. Ulaika alladziina la'anahumullah. Itulah orang yang dilaknat oleh Allah. Wa may yal'anillah falan tajid. Siapa yang dilaknat oleh Allah maka tidak ada bagi dia sebagai penolong. Deki penyewasan, bahaya deki. Kita belajar tengok ni. Tengok ni. Satu kaum sebelum kita ni, ulama-ulama ni. Betul. Pasal lalu ulama ni bila mari kebenaran daripada pihak lain, kita tak nak ikut, sujud lama-lama, infak banyak-banyak. Tak hanya doa pada Allah, ya Allah, tunduklah. Saya nak jadi hamba-Mu yang soleh. Ya, kena buat lagu tu dah. Tak, kena sujud lama-lama, ya Allah. Bagilah kekuatan, ya Allah. Ma'rinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjuklah kebenaran itu sebagai kebenaran, ya Allah. Menangis kepada Allah SWT dengan infak lagi dah. Allah akan buka jalan. Dia bukan masalah kita tak nak buat, masalah nak ikut tu payah. Ulama Yahudi kan kita kata begitu, nak ikut tu payah. Sebahagian mereka tak ikut tapi akui kebenaran. Yang ni paling jauh sekali ni. Mungkin orang tanya betul dia buat betul, dia mau ikut. Kau tak sih. Ada gitu. Sebab masalah nak ikut ni payah. Sebab kalau dia mau ikut kita tak sih, kita gapo dia disiplin dengan ilmu ni, kita disiplin. Kita tak sih tu. Muhammad benar-benar pergi ikut. Tapi kita sendiri tak sih. Baru tak sih ni ikut ke? Tak ada, tak boleh ngajar lah. Kita tak panggil ngajar dah lah pak kita ni. Tak, kerana takut orang kata, takut nak lalu kesusahan tu. Sanggup ke ada lagu tu.
Sanggup kan dia lagu tu? Tak sanggup nak hadapi susah payah sikit kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini watak-watak ni Allah Taala cerita dari Al-Quran. Watak-watak ulama Yahudi. Sebenarnya kerana sikap dia gitu menyebabkan orang payah. Yahudi lain nak beriman payah sakut tu. Orang awak tengok dia. Ustaz kita kemah pun gitu juga. Ustaz kita pun tak main jemaah juga. Lega orang awak. Am lahum nasibun minal kitab am lahum nasibun minal mulk fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira. Allah nak bagi tahu ni ulama-ulama Yahudi lagu ni dia berani buat lagu ni, adakah mereka bahawa itulah orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Siapa yang dilaknat oleh Allah Taala maka tidak ada baginya sebagai penolong. Allah Taala tanya am lahum nasibum minal mulk, adakah mereka ni pandai-pandai buat gitu? Bukan mereka memiliki kuasa? Tak. Kuasa boleh ubah syariat gini. Tak seperti mana Allah Taala bagi pada dia gini. Allah Taala bagi fa idzan la yu'tunan nas. Orang lagu ni Allah Taala watak lagu ni seperti mana ulama Yahudi ni, kalau benar-benar dia ada kuasa lagu tu, dia tak bagi sikit abuk pada manusia. Kedekut. Allah Taala bagi tahu. Kalau hidayah dia tak uwi kau orang hidayah. Tak uwi. Tapi nasib baik benda ni semua di Allah Subhanahu Taala belakang. Am yahsudunan nas ala ma atah. Dan ni sebenarnya sebenarnya Allah Taala bagi tahu mereka ni deki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nas ni nabi daripada sahabat. Ala ma atahumullah. Kerana Allah Taala telah bagi pada mereka ni dak kurnia Allah Subhanahu taala. Nabi daripada sahabat. Allah Taala pilih. Allah Taala pilih para sahabat. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab. Sesungguhnya kami telah bagi pada keluarga Ibrahim. Tengok Allah Taala sebut ni. Keluarga Ibrahim. Ni mereka tak puas hati. Kami telah bagi pada keluarga Ibrahim Nabi sallallahu alaihi wasallam kitab wal hikmah. Wa atainahum mulkan azima, dan kami bagi pada mereka kerajaan, pemilikan yang sangat besar. Faminhum man amana bi wa minhum man sana. Ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang halal. Wa kafa bi jahannam sa'ira. Orang yang halal jalan Allah SWT ni cukuplah api neraka sebagai balasan dia. Innal ladzina kafaru bi ayatina, orang yang mana balik akhirat adalah kerana kufur ayat kami, hukuman kami, perintah kami akan bakar dia dari neraka. Setiap kali kullama nadijat juluduhum, setiap kali daging itu masak, badalnahum juludan ghairaha, kami tukar kulit lain. Setiap kali kulit itu masak, nadijat ni masak kulit itu gelembung, dak putih, masak, badalnahum juludan, kami tukar kulit lain, liyadukan, supaya dia sentiasa rasa azab terputih. Dia orang kalau bakar kan, mula-mula sakit, lepas tu dia sakit tu mati dah, sel sakit itu bakar dah. Tak sakit dah lepas tu. Sakit dah. Qanun Allah Taala buat pada kulit manusia. Sakit ni sebab ada sel dia dah. Sakit atas sakit. Tapi akhirat Allah Taala bagi tahu tak ada. Gelembung dak masak, kami tukar kulit lain pula supaya sentiasa rasa sakit. Supaya tuan ni Allah kita, Allah yang akan azab kita ni. Allah akan balas kita ni. Orang tak boleh nak lari pada dia ni. Sebab tu dia paling kena takut sekali. Orang lain tak ada, kita takut orang lain. Takut lagu mana? Bukan budak gabar kita paling buat gabar pun dia kata kita mati, tak ada gabar dah. Tapi Allah ni, sebab tu Allah SWT gambar keadaan Nabi suluh para anbiya, inni akhaf in asaitu rabbi azab yaumin azim. Aku takut sekiranya aku derhaka kepada Allah Taala, Allah Taala akan azab kepada hari akhirat. Takut. Inna Allah kana azizan hakimah. Dan Allah SWT ni azizan hakimah. Maha perkasa, maha bijaksana. Boleh azab bila-bila masa sebenarnya, tapi tak azab apa? Hakimah. Allah Taala tahu bila lebih sesuai. Walladzina, adapun yang mana beriman dan beramal soleh, sanudkhiluhum jannat, kami akan masuk mereka dalam syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal dalam itu selama-lamanya. Bagi mereka pasangan hidup dalam itu azwajum mutahharah, isteri-isteri yang suci. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, kami akan masuk ke mereka beri bawah teduhan yang cukup indah, indah. Kemudian ayat seterusnya kita sambung ni ayat kau sedap ni, tak mari ugi ni. Oh ni kemuncak ah. Hak ni duk tunggu pula semua ni. Masuk tentang munafikin, Ini ajib. Munafikin ni kita dah, ke orang lain kita dah. Cuma kita nak belajar bagaimana nak kikih nifak-nifak yang ada pada kita melalui ayat-ayat Allah SWT. Kita sambung semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا. رضينا بالله ربا والإسلام محمد نبي ورسول الله.